السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 47 baris atas sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan setengah daripadanya harus melihat Allah Ta'ala di akhirat, di dalam neraka bagi segala, di dalam syurga bagi segala yang mukmin dengan tiada kaifiat. Jadi sama perbahasan berkaitan dengan perkara yang harus berlaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat terbahagi kepada tiga bahagian. Pertamanya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang kafir. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang kafir tidak ada khilaf menurut ulama bahwasanya orang kafir tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pula ialah orang munafik. Orang munafik i'tiqad. Maksud orang munafik di sini, orang munafik i'tiqad, dengan makna dia zahirnya mari jemaah sembahyang, mari puasa, haji, umrah, tawaf dan sebagainya, tapi dalam hati dia ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati dia kufur kepada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi kalau bagi orang munafik yang macam ni berlaku khilaf ulama, adakah dapat melihat Allah ataupun tidak. Pandangan yang asah, pandangan yang sahih, pandangan yang mu'tamad juga tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga pula ialah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, sama ada orang beriman yang bertakwa dan juga orang beriman yang fasiq. Dua-dua ini dia dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa khilaf di sisi ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dia dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, di syurga khususnya. Bagi orang fasik yang telah masuk ke dalam syurga dapat lihat Allah. Bagi orang yang bertakwa yang masuk syurga secara langsung juga dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada khilaf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah, dia mengingkari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Sama ada dia itu orang kafir, dia itu orang munafik, dia itu orang beriman, dia kata tak boleh melihat Allah Ta'ala. Sebab kenapa tidak dapat melihat Allah Ta'ala? Kerana alasannya ialah kalau seseorang tu dapat melihat Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala berjisim. Kalau seseorang melihat Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala bertempat, mesti Allah Ta'ala berarah.
mestilah berhajat kepada cahaya untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alasan Mu'tazilah memustahilkan lihat Allah taala di akhirat. Itu hujah yang ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa dia bertempat. Kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berjisim, tanpa dia berarah, tanpa dia sama dengan makhluk. Tu dia panggil tak ada kaifiat. Itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beza pula dengan Mujassimah. Mujassimah dia kata Allah dapat lihat dalam keadaan bertempat, dalam keadaan berjisim, dalam keadaan berarah. Hak tu sama macam makhluk. Hak tu Mujassimah. Hak tu pun ditolak oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu sekitar isu berkaitan dengan melihat Allah. Isu yang besar kerana membabitkan beberapa firqah Islamiyah, beberapa puak-puak Islam, Ahlu Sunnah, Mujassimah, Mu'tazilah dalam bab melihat Allah. Jadi melihat Allah bukan satu benda yang kecil, satu benda yang dibahaskan sehingga berlaku khilaf di kalangan firaq Islamiyah, ataupun kita kata kumpulan-kumpulan Islam. Jadi orang yang menafikan kemustahilan, yang menafikan melihat Allah Ta'ala seperti Mu'tazilah, maka Ahli Sunnah menyatakan, melawan dengan buat kenyataan, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, di syurga adalah satu perkara yang harus. Jadi banyak perbahasan dalam bab harus pada Allah ni yang dimustahilkan oleh Mu'tazilah. Antaranya melihat Allah, antaranya bab salah dan aslah yang dulu kita bahas. Allah Ta'ala buat baik dan Allah Ta'ala buat yang lebih baik. Itu harus bagi Ahli Sunnah. Tapi Mu'tazilah kata wajib. Melihat Allah kita kata harus bagi Allah, tetapi Mu'tazilah kata mustahil. Cuma berlaku khilaf di kalangan ulama. Dalam kitab Syekh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullah sebut dalam Hasyiah At-Tarmasi 'ala al-Manhajil Qawim, adakah bila kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat mengetahui hakikat zat Allah ataupun tidak? Jawapannya adalah khilaf. Ada yang kata boleh melihat dan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kata boleh melihat tetapi tidak boleh juga mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khilaf lah. Itu khilaf, tak boleh kata apalah. Tapi melihat Allah tidak ada khilaf di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu di sisi orang mukmin. Itu melihat Allah di akhirat ada tiga persen orang yang tidak tersebut tadi. Adapun melihat Allah di atas dunia terbahagi kepada dua. Pertamanya yang melihat itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah yang melihat Allah itu orang yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita lah. Nabi SAW melihat Allah di dunia berlaku khilaf di kalangan ulama ketika mana berlaku Isra dan Mi'raj. Nabi SAW melihat ataupun tidak Allah Ta'ala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Berlaku khilaf di kalangan sahabat antara Sayyiduna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi SAW, dengan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi lagi pula sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bila orang tanya adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut, bila aku dengar soalan tersebut meremang bulu roma aku. Apa maksud dia? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat pengakuan, beliau buat pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Taala. Tetapi sebaliknya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kata melihat Allah. Jadi bila berlaku pertemuan antara sahabat, antara nafi dengan isbat, antara sabit dengan tidak, maka didahulukan sabit berbanding nafi. Maka sebab itulah pandangan mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah tanpa ada kaifiat di dunia. Itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap nampak Allah, melihat Allah tanpa bertempat, tanpa berarah, tanpa berjisim dan sebagainya. Kemudian kita pula, yang kedua, kita melihat di dunia oleh mukmin biasa terbahagi kepada dua.
Terbahagi kepada dua pula. Pertamanya ialah ketika dalam keadaan jaga, yang kedua dalam keadaan mimpi. Kalau dalam keadaan mimpi, harus kita mimpi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat kita mimpi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia memang tidak berjisim, tidak bertempat, tidak berarah dan sebagainya. Tapi kalau kita mimpi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang seperti kita sebut tadi, bertempat, berarah, berjisim, maka hak tu iblis, bukannya Allah Ta'ala. Yang keduanya ialah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jaga. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jaga dari sudut hukum akidah harus pada akal. Boleh melihat Allah Ta'ala, tetapi tidak berlaku di atas dunia. Tidak berlaku sama sekali di atas dunia kepada orang Islam biasa. Bahkan siapa-siapa yang mengakui dia melihat Allah di atas dunia dalam keadaan jaga, kufur wal'iyadu billah. Hukum dia adalah kufur. Kita kena beza antara kemungkinan berlaku dengan benda yang berlaku. Dia panggil imkan dengan hukum. Imkan ni boleh berlaku ke tak? Boleh berlaku. Berlaku ke tak? Tak berlaku. Lain. Boleh berlaku tak ada anak tanpa ada bapa? Boleh. Harus pada akal. Berlaku sungguh ke tak? Tak berlaku. Biasanya ada anak tu biasanya sama ada jalan nikah atau ni zina, itu je. Tak ada tiba-tiba mengandung. Cuma dalam bab akidah dia bahaslah pula harus ke tak Allah Ta'ala harus ke tak ataupun boleh ke tak berlaku orang mengandung tanpa ada bapa. Itu khilaf pula. Ada yang kata hak tu tak boleh berlaku di manusia biasa, itu hanya khususiat Nabi Isa alaihi salam sahaja. Ada yang kata bahkan boleh berlaku seperti mana harus pada akal, boleh orang itu beranak ataupun melahirkan ataupun mengandung tanpa ada bapa melalui zina ataupun nikah. Itu khilaf lah dalam bab mengandung. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, itu sekitar berkaitan kesimpulan bab melihat Allah. Dan setengah daripadanya daripada harus pada Allah Ta'ala tu ialah harus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, harus di dalam syurga bagi segala yang mukmin. Segala mukmin sama ada orang itu muttaqin, orang yang bertakwa, ataupun orang itu ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudiannya akan masuk syurga dengan tiada kaifiyat. Tanpa ada kaifiyat. Kaifiyat apa? Seperti makhluk, berjisingnya, bertempatnya, berarahnya. Bukan. Allah Ta'ala kita lihat dia bukan dalam keadaan begitu. Bahkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh orang mukmin pula, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, dia bahagikan kepada 3 puak, dinukilkan oleh Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullah dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Puak yang pertama ialah dia dapat melihat Allah Ta'ala seumpama setahun sekali. Jaranglah dapat lihat Allah Ta'ala di syurga. Itu tahap paling bawah. Tahap yang keduanya dia dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Setiap hari sekali di syurga. Dan orang yang ketiga yang paling tinggi sekali, dia dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat dia dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara nikmat syurga yang paling besar sekali ialah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya lain. Tidak ada kaifiat seperti melihatlah segala makhluk dengan tiada berhingga, tiada had. Seperti melihat segala makhluk, yang melihatlah oleh segala makhluk dengan tiada berhingga, dengan tiada had. Kalau kita melihat seseorang di atas dunia ni ada had, batasan dia. Tapi melihat Allah Ta'ala tidak ada batasan, kerana batasan-batasan tu adalah sifat makhluk. Tetapi telah sabitlah di dalam dunia melihat akan Allah dengan mata kepala bagi penghulu kita saja. Tiada seorang yang lain daripada segala mursalin, iaitu Rasul dan malaikatullah al-muqarrabin. Malaikat pun tak dapat lihat Allah di dunia.
Malaikat tambah lagi sifat muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Malaikat yang paling dekat dengan Allah pun tak lihat Tuhan, tapi Nabi SAW dapat lihat Tuhan. Rasul yang lain, Nabi Musa AS, dicerita dalam Quran nak melihat Tuhan, nak minta melihat Tuhan, tak bagi. Bukan tak bagi, tak dapat lihat. Hancur bukit tersebut, pengsan Nabi Musa AS. Bila pengsan tersebut, dia terpaksa memakai burqa. Dia terpaksa memakai burqa. Burqa ni ialah tutup habis satu muka. Itu salah satu pakaian perempuan lah. Burqa, niqab, burdah. Beza tu. Kalau burqa tutup habis, daripada hujung kaki sampai hujung kepala, tutup habis dengan sarung tangan kali. Muka tu kira tak nampak apa, nampak kering je. tu burqa. Dia nampak kita tak nampak dia. Kalau niqab pula, hak yang pakai ia tutup semua, nampak mata saja, hak tu niqab. Kalau purdah pula nampak mata, nampak dahi. Tu pakaian nama dia. Jadi Nabi Musa AS pakai burqa. Kerana bila orang melihat dia dalam keadaan tidak memakai burqa, akan jadi buta. Kerana terpancar nur yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Nabi Musa AS meminta nak melihat Allah, Allah Ta'ala hanya menzahirkan nur yang Allah Ta'ala cipta di atas bukit, sehingga bukit tersebut tidak mampu untuk menampung dan pecah. Nabi Musa AS pengsan. Begitu juga Nabi Musa AS mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, sehingga kan dia dengar makhluk lain punya suara tu, dia berasa resah, dia rasa gelisah, dia rasa huduh. Sebab dia dah terdengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Sedapnya kalam Allah yang didengar tu, sehingga kalau didengar kalam makhluk yang lain, dia berasa gelisah. Tak sedap, buruk. Itu benda yang berlaku pada Nabi Musa AS. Jadi Nabi SAW melihat dengan mata kepala. Melihat Nabi SAW kepada Allah Ta'ala berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata mata kepala, ada yang kata mata hati. Cuma ulama-ulama Jawi itu lebih mencenderung kepada pendapat yang mengatakan Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepala, bukan mata hati. Begitu jugalah kita di akhirat dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala. Berlakunya di mata kepala, tanpa menafikan boleh dari sudut kebolehan tu, boleh melihat Allah Ta'ala pada selain mata. Cuma disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui mata kepala yang Allah Ta'ala cipta sifat melihat kita, dan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang kafir, ia orang kafir dan munafik akan Allah di akhirat, pada akhirat. Dia tak dapat lihat Allah. Atas qaul, atas pendapat yang sahih, atas pendapat yang sahih bagi orang yang munafik. Bersalahan kata Mu'tazilah. Dia kata tiada dapat seorang pun melihat akan Allah, sama ada di dunia atau di akhirat. Dia nafi secara mutlak, mustahil melihat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak berjisim, Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tidak berarah. Cuma silapnya ialah dia samakan penglihatan kita kepada makhluk dengan penglihatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia pun memustahilkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat dilihat, kerana mesti dia akan berjisim, mesti dia akan bertempat, yang benda tersebut sudah dinafikan daripada awal oleh ahlu sunnah wal jamaah. Habis dah. Kemudian faidatun, ini satu faedah. Kata Syekh Al-Laqani di dalam matan Jauhar, yakni Jauharatul Tauhid, dalam matan Jauharah yakni Jauharatul Tauhid, rahimahullahu ta'ala, fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada an yasil. Tu dia panggil bahar rajaz.
mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada an yasil. Fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada an yasil. Puak-puak nasyid lah tu, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Dia baharajah ni benda yang mudah, irama yang mudah untuk dihafal. Sebab tu banyak ulama yang buat syair berkaitan dengan bidang ilmu Islam ni, banyaknya baharajaz. Wa khadhilun liman arada ba'dahu. Tu tambahan lagi tu. Wa khadhilun liman arada bu'dahu. Sila. Liman arada bu'dahu. Maka Allah Ta'ala ialah yang menjadikan bagi segala hamba-Nya hamba Allah, dan menjadikan segala perbuatan yang keluar, yang terbit daripada segala hamba-Nya hamba Allah. Ini nak bincang pasal af'alul ibad, perbuatan hamba. Af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita sebab kita ni zat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta juga perbuatan kita yang hasil daripada kita, yang terbit daripada kita. Itu disebut oleh Imam Az-Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu dalam syarah Qawaid al-Aqaid Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Zat kita Allah cipta, hasil perbuatan yang kita buat juga Allah Ta'ala cipta. Perbuatan kita pula ada dua peseng pula, ada iqtirari, ada ikhtiari. Kalau iqtirari ni tidak kita pilih, kita tak pilih nak buat jadi juga, itu iqtirari. Contohnya dia ada sakit, dia sakit-sakit tu ada ketuk tangan. Ketuk tangan tu bukan dengan usaha dia, dia ketuk sendiri. Tu iqtirari. Tu benda berlaku sendiri tu. Parkinson contohnya, dia geguk badan dia. Tangan dia bergetar. Itu iqtirari, benda yang tak boleh elok, mesti berlaku. Yang keduanya ikhtiari, benda ikhtiar, benda yang boleh kita usaha, boleh kita nak pilih. Maka contoh kita mari masjid, kita naik motor, kita punya usaha tu. Itu perbuatan ikhtiari, bukan iqtirari. Bukannya mari masjid ni tiba-tiba terstart motor sendiri, terpulah handle sendiri, mari sendiri, terjalan sendiri, ada gitu. Tu kalau kita kata gitu kok, itu dah jadi Jabariyah, bukan Ahlus Sunnah dah. Jadi puak Jabariyah pula fasik. Dia kata tidak ada usaha dan ikhtiar, semuanya perbuatan kita Allah Ta'ala belaka. Dia kata Allah Ta'ala belaka secara iqtirari, tanpa ada pilihan. Semua tu dengan paksaan atas takdir Allah Ta'ala. Itu Jabariyah. Ahlus Sunnah bukan begitu. Maka dia pun kata, dia tafsirkan pula, perbuatan apa yang Allah cipta tu, yakni perbuatan yang ikhtiariyah dan perbuatan yang iqtirariyah atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang tersebut dahulu. Noktah. Jadi perbuatan iqtirariyah, perbuatan yang tidak ada usaha daripada kita tapi berlaku juga. Ketuk tangan ke, ketuk kepala ke, terjatuh parit, kita tak ada usaha pun nak jatuh parit, terjatuh juga. Itu iqtirari. Tersadung, tu semua bukan dengan kehendak kita pada asal, tapi berlaku juga. Itu tidak ada khilaf, sama ada Ahlus Sunnah ke, Jabariyah ke, Qadariyah ke, puak sesat yang lain mengatakan itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada khilaf. Yang ada khilaf di kalangan puak Islamnya ialah perbuatan yang ikhtiari, yang ada usaha ikhtiar, yang ada pilihan. Hal itu berlaku khilaf di kalangan Ahlus Sunnah, Jabariyah dengan Qadariyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan perbuatan ikhtiariyah adalah perbuatan Allah juga. Dalam masa yang sama, penisbahan perbuatan itu juga berlaku kepada kita. Dua penisbahan. Penisbahan perbuatan yang jenis usaha ni Allah cipta, jenis perbuatan usaha ni juga dinisbahkan kepada kita yang buat. Cuma bezanya ialah
Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta perbuatan tersebut dari sudut memberi bekas. Dia yang buat segala-galanya. Kita hanya dari sudut usaha sahaja. Usaha kita tidak memberikan kesan. Allah Ta'ala mencipta perbuatan kita memberikan kesan. Itu dari sudut hakikat. Jadi contoh kalau kita ni kita potong buah. Jadi potong buah tersebut, usaha menggerakkan pisau kepada buah tersebut dinisbahkan kepada perbuatan kita kerana kita ada usaha ke arah benda tersebut. Kita tidak menafikan. Kalau Jabariyah dia menafikan, itu bukan perbuatan kita, itu perbuatan Allah dah. Itu tak kena. Tapi pada hakikat siapa yang memberi kesan potongnya buah itu ketika kita pisau letak di buah, iaitu Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama. Begitu juga berlaku pada cerita Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS, ketika mana Nabi Ibrahim AS letak pisau di tekuk dia. Dah tajam dah. Melalukan pisau di tekuk dia, tak makan. Tu asah lagi, potong lagi, tak makan juga leher Nabi Ismail AS. Itu nak menunjukkan kata bukannya pisau itu ataupun usaha Nabi Ibrahim itu yang dapat memberikan kesan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang dapat memberi kesan terhadap potongnya sesuatu. Cuma penisbahan usaha tidak boleh kita nafikan. Itu ada pada kita, sabit pada kita. Sebab itu kita ada dosa dan pahala. Sebab penisbahan perbuatan ada pada kita. Cuma hakikat siapa yang buat? Allah Ta'ala. Hakikat kita tak payah jaga, hakikat tak payah bincang lah, semua daripada Allah. Tapi usaha kita, itulah kita lah yang kena hududnya, potong tangan sebab mencuri. Kalau ikutkan, dia boleh dakwa, itu kan Allah tetap dah sejak azali, Allah yang buat. Habis kita kawan tu, tak kenalah hudud pas tu dah. Tapi kena juga sebab apa? Sebab itu perbuatan dia, usaha daripada dia. Hakikat tak payah bincang, itu memang daripada Allah. Penisbahan, dosa, pahala semua daripada berlaku pada makhluk tersebut kerana dia ada usaha dan pilihan hati untuk buat benda baik, pilihan hati untuk buat benda jahat pada zahir dia. Maka kita hukumkan pada zahirnya dia baik, pada zahirnya dia jahat. Adapun hakikat memang semua daripada Allah Ta'ala, baik jahat semua daripada Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberi kesan terhadap perbuatan sesuatu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bersalahan kata Mu'tazilah. Mu'tazilah lain sikit. Perbuatan ikhtiyariyah bukan yang menjadikan, tetapi perbuatan hamba bagi diri seorang. Mu'tazilah kata perbuatan ikhtiyariyah, perbuatan hak beseng kita usaha ni bukan yang menjadikan, yakni bukan Allah yang menjadikan. Allah tak menjadikan benda tu. Lepas tu siapa yang menjadikan? Perbuatan ikhtiyariyah, perbuatan yang kita usaha, kita sendiri buat. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mensabitkan perbuatan yang kita usaha tu Allah buat. Bahkan dia mengatakan perbuatan yang kita buat tu kita sendirilah buat, bukannya Allah Ta'ala. Cuma Mu'tazilah tidak jadi kafir. Sebab apa? Sebab dia mensabitkan juga kudrat itu Allah yang bagi kat dia. Dia mensabitkan kudrat yang hamba itu ada hasil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala cipta dan beri kepada dia. Selepas Allah Ta'ala cipta kudrat dan beri kepada dia, dialah yang mencipta perbuatan dia sendiri. Itu Mu'tazilah. Tapi Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah menciptanya Allah kudrat kita ke kita, dan bila kita usaha buat sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mencipta perbuatan tersebut kita ketika mana kita usaha untuk buat. Kalau Allah Ta'ala kehendak jadi. Kalau Allah Ta'ala kehendak tak jadi, tak jadi, buat lagu mana pun tak jadi, pas sudah. Tidak ada siapa yang dapat melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar lagu mana pun tak jadi, pas sudah. Tak jadi sebab Allah Ta'ala tak kehendak. Sakit, jatuh sakit, usaha habis tahi dah, habis semua dah, habis ubat telan dah. Usaha punya pasal, tapi ubat tidak beri kesan, Allah yang beri kesan. Allah tak kehendak sejak azali untuk dia sembuh, dia pun tak sembuh. Makanlah ubat lagu mana pun, mujarak lagu mana pun, Allah tak kehendak, tak ada, tak jadi.
Tu Kemudian kata musannif rahimahullah, ada pun yang idtirariyah, perbuatan yang tanpa kita usaha ni tapi terjadi juga. Itu ittifaq, sepakat antara ahlu sunnah dan jamaah dan mu'tazilah perbuatan Allah. Itu sepakatlah, semua tu adalah perbuatan Allah. Gigilnya kita, demam menggigil, ketuk, terjatuh, tersaduk, itu semua perbuatan Allah tanpa ada khilaf. Kerana tidak ada usaha bagi kita untuk jatuh sendiri. Kita tak ada usaha nak jatuh sendiri, tak ada kehendak pun nak jatuh ke dalam longkang, tapi terjatuh juga. Itu kehendak Allah dan dia berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kita wajib i'tiqadkan pula Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Taufik pula. Apa taufik? Yakni menjadikan kuasa atas mengerjakan taat bagi segala hamba yang dikehendaki sampai kepada redha-Nya redha Allah dan kasih-Nya kasih Allah. Ini bab taufik pula. Jadi taufik ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kudrat kepada seseorang untuk dia dapat mengerjakan perbuatan kebaikan. Itu taufik. Kalau lawannya dia panggil khidlan lepas ni, iaitu khidlan ni Allah Ta'ala menciptakan kudrat untuk dia supaya dia dapat buat maksiat. Wal'iyadzubillah. Jadi setiap perbuatan taat dan maksiat tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Kalau benda tu benda yang taat, dia panggil taufik. Benda tersebut, benda tu bukan taat, maksiat, dia panggil khidlan. Dua-dua tu kudrat yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Cumanya orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sehingga boleh buat ibadat dan taat, itu menuju kepada redha Allah, menuju kepada rahmat Allah, menuju kepada kasih sayang Allah Ta'ala. Bagi orang yang diciptakan kudrat untuk buat maksiat, itu untuk dia terhalang daripada mendapat redha Allah, terhalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi Allah yang menjadikan khazl, yakni khazl itu asal pada khizlan lah yang kita sebut tadi, yakni kuasa atas mengerjakan maksiat bagi hamba Allah yang dikehendaki jauhnya hamba tu daripada keredaan Allah dan kasihnya Allah. Tu dia panggil khidlan. Allah Subhanahu wa taala mencipta kudrat untuk dia dapat berbuat maksiat kepada Allah wal'iyadzubillah, dan hasil usaha dia itu dia mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ada dua maqam, dia panggil maqam ketuhanan, maqam kehambaan. Maqam ketuhanan memang semua Allah buat belaka, tapi maqam kehambaan ada nisbah usaha baik bagi kita, ada nisbah usaha jahat bagi kita. Maqam kehambaan kita tidak dapat bertanya tentang maqam ketuhanan apa yang ditetapkan sejak azali. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Taala tidak akan ditanya oleh siapa pun kenapa buat gini, kenapa buat begitu. Padahal sebaliknya hum yus'alun, manusialah yang akan ditanyakan benda apa dia usaha nak buat. Usaha yang dia nak buat baik, dia dapat pahala. Usaha yang nak buat jahat, maka dapat dosa. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan khidlan. Berkaitan dengan khidlan ni, khidlan dengan taufik, itu menurut ahli sunnah wal jamaah lah. Sebab perbuatan kita sama ada baik ataupun jahat, semua Allah Ta'ala cipta, cuma nisbah usaha disandarkan kepada kita. Sebab tu kita boleh kata saya semayang, bukannya tak boleh kata tak boleh kata saya semayang. Sebab apa? Sebab Allah yang buat. Jeng gitu. Lepas tu ada niat usalli, sahaja aku semayang, akulah semayang. Penisbahan usaha semayang tu pada manusia, walaupun hakikat dia Allah yang cipta, Allah yang buat, Allah yang kehendak sejak azali. Sebab tu orang yang faham gini, dia dapat bersyukur pada Allah Ta'ala setiap perbuatan baik yang dia dapat lakukan. Sebab dia tahu tu semua daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah ke atas dia pada ketika ini baik, pada ketika ini bagus. Adapun Mu'tazilah seolah-olah
Taufik dengan khizlan ni tak ada. Tapi seolah-olah bukan kata tak. Sebab Mu'tazilah dia masih lagi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberi kudrat kepada hamba untuk buat perbuatan. Cuma dari sudut perbuatan baik makhluk, perbuatan jahat makhluk yang dia usaha, itu tak ada kaitan dengan Tuhan. Itu Mu'tazilah. Berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah mensabitkan Allah Subhanahu wa taala mencipta semua perbuatan kita, dan penisbahan perbuatan tersebut juga berlaku kepada kita sama ada baik ataupun jahat. Jadi semuanya nisbah kepada Allah, nisbah hakikat, tapi usaha nisbah kepada makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selamat berpuasa Ramadan belaka. Turus kami insya-Allah kita sambung semula selepas 15 Syawal. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.